Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Ya, akhirnya kita telah pun tiba ke penghujung BTMP. Setelah berbulan-bulan buat episod baharu setiap minggu untuk anda semua pendengar setia BTMP, saya telah membuat keputusan untuk menamatkan siri BTMP ini. Ini kerana saya dapati saya dah share terlampau banyak ilmu yang sebenarnya mungkin ada yang bertindih antara satu episod dengan yang lain. Serius, saya rasa saya dah banyak sangat share tips tentang trading, terutamanya mengenai psikologi trading. Selain daripada itu, saya juga ajar teknikal melalui podcast. So, bayangkan dalam BTMP ni anda sampai tahap boleh belajar teknikal dengan hanya menggunakan pendengaran. Dalam episod akhir ini, saya akan berikan rumusan menyeluruh BTMP dalam episod akhir ini. So, apakah ada key points ataupun key learning points daripada semua BTMP yang telah pun dibuat? Tapi saya nak wajibkan anda semua dengar semua episod BTMP ini berulang-ulang kali. Ada 30 episod kesemuanya. Dengarkan setiap episod tu sekurang-kurangnya 3 kali. Barulah anda betul-betul boleh dapat manfaat ataupun ilmu yang maksimum daripada episod tersebut. Tujuan utama saya buat BTMP ni sebab nak memudahkan orang untuk belajar. So, sambil-sambil anda sibuk dengan kehidupan seharian anda driving ataupun workout, anda masih lagi boleh belajar trading. Anda hanya perlu gunakan telinga ataupun pendengaran anda sahaja. Setiap kali dengar BTMP tu, kalau boleh, anda ingat balik apa yang saya ajarkan. Dan yang seeloknya adalah anda tulis. Ya, anda kena tulis semua poin-poin penting yang saya sampaikan dalam sebuah buku khas. Dan kalau anda sudi, sila tinggalkan review yang positif untuk BTMP di semua platform iaitu podcast, Spotify dan juga YouTube. Dalam episod ni, saya juga akan petik beberapa episod lama supaya anda boleh refer balik kepada episod tersebut untuk tajuk-tajuk penting yang tertentu. Selain itu, salah satu sebab kenapa saya buat BTMP ni adalah supaya saya boleh menjadi pusat rujukan untuk mereka yang ingin mencari jawapan sebenar kepada semua persoalan yang ada dalam trading. Contoh mudah yang saya boleh bagi adalah, mungkin anda tertanya-tanya, betul ke boleh dapat 100% sebulan? So, jawapan dia adalah boleh, tapi sebulan sahajalah. Okay? Sebulan saja. Lepas tu dah tak dapat. Sebab dah MC ataupun total loss. Yang realistiknya adalah 5 ke 10% sebulan. So, inilah contoh-contoh persoalan yang mungkin anda tak akan ada jawapannya dalam social media. Dan anda mungkin tak terfikir untuk contact saya directly melalui semua platform social media. Jadi, saya buat podcast dan saya jawab semua soalan-soalan penting ini dalam satu platform. Baiklah, dalam episod akhir ini, saya akan berikan rumusan keseluruhan tentang persoalan ataupun saya nak bagi tips macam mana nak jadi trader yang berjaya. Yang pertama sekali adalah anda perlu buat trading business plan terlebih dahulu. So, apakah dia trading business plan? Trading business plan ni ada 6 komponen yang anda kena jawab dan perkemaskan dahulu sebelum anda boleh jadi seorang trader yang bagus. Anda boleh rujuk kembali kepada episod nombor 20 iaitu 6 komponen penting dalam trading business plan. So, apakah dia 6 komponen tersebut? Yang pertama sekali adalah purpose ataupun target anda sebagai seorang trader. Yang kedua adalah anda punya financial stability. Yang ketiga adalah anda punya trading rules. Yang keempat adalah anda punya trading strategy. Yang kelima adalah anda punya daily routine. Dan akhir sekali yang keenam adalah bagaimana anda akan menghadapi cabaran dalam risk management berserta dengan psikologi. So, itulah dia 6 komponen penting yang anda kena tackle terlebih dahulu sebelum anda boleh jadi seorang trader yang berjaya. Malah sebelum anda buat benda-benda lain, pastikan yang anda ada trading business plan ni terlebih dahulu. Adakah orang buat bisnes lepas tu baru dia nak buat plan? Baru dia nak buat cash flow projection, P&L projection, nak buat market research, nak buat nak buat SWOT analysis tu semua? Of course not. Kita akan buat semua tu sebelum kita mulakan bisnes. So, macam tu juga dengan anda. Okay? Anda kena buat dulu trading business plan anda sesolid ataupun selengkap yang mungkin sebelum anda boleh jadi seorang trader yang progresif. Sekali lagi saya nak bagi tahu, episod 20 adalah di mana saya akan berikan penerangan yang terperinci mengenai trading business plan.
Kalau anda tak tahu nak buat macam mana, anda tak tahu apa soalan-soalan yang anda nak jawab dalam trading business plan, anda boleh dapatkan panduan TFS Pack Pacer. Dalam tu semuanya saya dah bagi tunjuk ajar. Jadi itulah dia tips yang pertama, iaitu anda wajib buat satu trading business plan terlebih dahulu. Terpeganjak pula kepada tips yang kedua, iaitu anda kena berikan perhatian terhadap risk dan juga modal. Anda kena berpijak kepada bumi yang nyata. Modal besar untung besar, modal kecil untung kecil. Begitu juga dengan risk. High risk, high return. Low risk, low return. Approach yang terbaik dalam trading adalah gunakan modal yang besar dan kemudian target ataupun risikokan sekecil mungkin modal anda. So, walaupun anda sekadar membuat 5 to 10% sebulan, dengan modal yang besar, anda masih lagi boleh mengubah hidup anda bila modal anda sangat-sangat besar. Tapi saya tahu bukan semua orang ada confidence untuk pergi kepada prop trading dan mereka lebih suka trade dengan broker. Itu tak ada masalah. Tapi anda kena ingat yang modal besar, untung besar. Jadikan permulaan, contohnya deposit $200 untuk join TSB. Lepas tu anda jadikan dia satu platform untuk pembelajaran dan untuk asas skills anda sebelum anda boleh bersedia menghadapi cabaran next level. Of course, saya setuju yang gunakan demo account untuk praktis tak sama dengan gunakan real account. So, kalau anda nak rasa real tu, gunakanlah modal yang anda ada. Contohnya $200 ataupun $500 dan kemudian belajar terlebih dahulu macam mana nak trade secara betul. Janganlah guna $200 tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap bulan kerjanya asyik nak flip account sahaja. Itu adalah salah sama sekali. Sebab apa? Anda kena belajar risk control ataupun risk management. Itulah the tips yang kedua saya nak bagi, iaitu berikan perhatian terhadap risk management. Anda kena belajar untuk take losses. Losses ni adalah pasti dan banyak. Kebanyakan trade anda akan berakhir dengan loss. Tapi kenapa dengan banyak loss anda masih lagi boleh jadi profitable? Jawapan dia adalah sebab reward. Bila reward anda 2 ataupun 3 kali ganda daripada risk, reward anda akan boleh cover losses dan anda boleh dapat net profit. Win rate anda mungkin dalam 30 to 40% saja. Maksudnya 60 to 70% trade anda akan losses. Itu memang hakikatnya. Itu memang lumrahnya. Anda tak akan boleh dapat win rate sampai 70 ataupun 80%. Anda sendiri akan stres kalau anda nak hit win rate yang sebegitu. Anda terima sahaja yang anda boleh win 30 to 40%. Lepas tu, make sure reward anda adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada risiko anda. Kemudian bila bercakap mengenai risk ni, belajar untuk entry satu position saja. Bukannya anda kena masuk bertalu-talu untuk setiap setup dan signal yang muncul. Itu adalah satu kerja gila. Dan ingat, dalam trading ni, yang tenang akan menang. Dalam satu hari, jangan loss lebih daripada 1%. Bila anda loss sikit ataupun risk anda kecil, anda boleh survive lama. Dan bila survive lama ni lah, anda boleh kumpul pengalaman dan mengasah skills anda. Anda tak akan boleh asah skills anda kalau anda asyik keluar masuk market melalui depo MC begitu. Risk management ni senang je. It's about lot size dengan stop loss. Kalau anda ada fixed sell macam saya 20 pips, lepas tu saya dah tahu dah berapa saya punya lot. So dengan mengawal dua benda ni, automatik saya telah pun mengamalkan risk management. Kalau anda risk 1% daripada $1,000, so itu adalah $10. So ambil $10 ni bahagikan dengan stop loss yang anda gunakan. Kalau anda trade Euro USD contohnya, maka anda akan dapat lot size 0.05. Maksudnya 50 sen untuk 1 pip. 50 sen dolar lah, bukan 50 sen MYR So 0.05 lot darab dengan 20 pip stop loss, maka kalau hit SL anda akan loss $10 itu sahaja. Untuk trade esok dan seterusnya, anda masih lagi ada baki 99%. So inilah yang boleh memberikan anda kestabilan psikologi dan membolehkan anda untuk bertahan lama dalam trading. Risk management ni tak mengenal modal. Modal $100,000 ke, $1,000 ke, $5,000 ke, $100 ke, semua boleh apply risk management. Janji anda tahu macam mana nak kira berapa lot size dan juga stop loss yang anda nak gunakan. Untuk pembelajaran mengenai risk management ini, anda boleh rujuk kembali episod yang ke-13. Sekarang kita beranjak kepada tips yang ketiga, iaitu strategi konsisten yang boleh memberikan peluang trade secukupnya. Mungkin dalam dunia ni ada teknik yang sangat-sangat power,
tapi mungkin 3 minggu ataupun 4 minggu sekali baru jumpa satu setup. Kita tak nak satu sistem atau strategi yang macam tu. Sebab nanti kita sendiri akan stressful. Apa yang kita nak adalah satu strategi yang kita boleh gunakan ataupun cari peluang trade hampir setiap hari. Dan benda tu memang wujud. Jangan risau. Kalau anda tak tahu, jawapannya adalah semuanya saya dah sediakan dalam panduan TFS Pet Pacer. Anda melaburlah untuk ilmu. Anda tak akan rugi. The best dividend is from knowledge. Pak kata Warren Buffett. Anda kena guna satu strategi yang very simple tapi cukup powerful. Dengan cara itu anda tak akan penat nak ulang benda tu tiap-tiap hari. Kita nak trade untuk 30 tahun akan datang. Takkanlah hari-hari nak buat benda yang complicated. Kita sendiri akan serabut. Dan kemudian bila anda dah jumpa strategi tersebut, janganlah terus hentam dekat real market. Make sure anda buat SSBT dengan FT terlebih dahulu. Latihan screenshot, latihan backtest dan juga latihan forward test ataupun demo trading. Stop je baca news tu. Saya sendiri dah bertahun-tahun tak baca apa-apa analisis fundamental. Dan jangan lupa strategi anda tu kenalah boleh memberikan reward lebih daripada 2 kali ganda daripada risiko yang anda ambil. Dalam arti kata lain, dia berupaya memberikan reward 2R pada setiap trade. Kalau nak belajar strategi teknikal dalam BTMP, anda boleh dengar kembali episod nombor 21. Sekali lagi saya ulang ya, episod nombor 21. Ada beberapa prinsip yang anda kena apply dalam trading anda. Contohnya macam trade what you see, go with the flow dan hijau buy merah sell. Dalam episod 21 tersebut, saya ada kongsikan satu strategi yang sangat powerful tapi simple, iaitu buy at resistance ataupun sell at support. Kenapa strategi ni very powerful dan berkesan? Anda kena dengar balik episod tersebut. Okay? Tips yang keempat adalah sangat-sangat kritikal, iaitu mengenai anda punya psikologi. Berikan perhatian yang serius mengenai psikologi trading. Ramai yang cakap yang trading ni 80% psikologi, 20% saja risk dengan technical. Ada juga yang kata setinggi 90%. Saya setuju. Sebab apa? Teknik ni very simple. Begitu juga dengan risk management. Kira SL dengan lot size je. Apa yang susah sangat? So, kejayaan anda nanti akan ditentukan oleh 90% trading psychology. Macam mana nak mantapkan psikologi trading? Anda kena baca buku Trading in the Zone dengan The Mental Game of Trading by Jared Tendler. Saya syorkan anda mulakan dululah dengan Trading in the Zone. Dan seterusnya, anda kena dengar BTMP. Nak belajar psikologi ataupun nak mendalami psikologi trading, banyak guna telinga. Anda kena gunakan telinga dan bukannya gunakan mata. Anda kena dengar nasihat yang betul berulang-ulang kali. Barulah benda tu boleh meresap dalam subconscious mind anda. Seterusnya, anda boleh tengok dekat YouTube video-video mengenai psikologi trading. Especially daripada penulis buku Trading in the Zone, iaitu Mark Douglas. Seterusnya, untuk mempunyai psikologi trading yang baik, kena selalu tanamkan risk first, reward later. Dan seterusnya adalah anything can happen. Anda kena ingat dalam trading ni, anything can happen. Apa-apa saja boleh berlaku. Tapi tanamkan mindset risk first, reward later. Dengan mengamalkan risk first, reward later, anda tak payah peduli pun apa yang bakal berlaku dekat market. Daripada awal anda dah tahu berapa yang anda bakal rugi. Saya ulang bakal rugi dan bukannya bakal profit sebelum anda trade. Tips yang seterusnya mengenai psikologi trading ni adalah kurangkan screen time dan tetapkan satu dedicated time. Jangan tengok chart selalu. Saya sendiri pun belah siang saya jarang sangat tengok chart. Saya tengok chart lepas New York session bermula sahaja, iaitu kira-kira pukul 10 malam. Dan antara 10 ke 10.30 ataupun 10.30 ke pukul 11, iaitu lepas New York session bermula dan time frame for hour dah close, barulah anda mencari peluang trade. Bukannya anda kena tengok chart berjam-jam. Anda mungkin tengok chart dalam 15 minit ke 30 minit sahaja, iaitu apa yang dikenali sebagai trading window. Dan bila ada peluang, anda execute, lepas tu tutup terminal dan pergi tidur. Esoknya bangun sebelum pukul 6 pagi, iaitu waktu sebelum New York session close, untuk manage position anda. Anda akan manage position anda kalau dia masih lagi survive. Kalau dah hit SL, maka bila anda bangun pagi, anda check tengok, maka position tu dah tak ada lah. Satu lagi tips untuk membantu memantapkan psikologi trading anda adalah kira lot size atau risk sebelum anda trade.
Dan seterusnya, anda perlu buat journaling before and after untuk semua trade anda. Setiap kali anda nak trade, take your time, ambil screenshot, explain kenapa nak buy ataupun nak sell, letakkan tu long dengan short position dalam trading view. Lepas tu barulah anda boleh tenang. Barulah ia menunjukkan yang anda tidak dipengaruhi oleh FOMO ataupun main rasa-rasa. Anda trade sebab ada reasons. Dan macam mana anda nak buktikan pada diri anda yang anda trade ni mengikut reasons? Jawapan dia screenshot yang tadi itulah. Anda akan ambil screenshot before, lepas tu bila trade tersebut dah exit, anda akan ambil pula screenshot after. Dan selepas minggu trading tersebut berakhir, anda akan buat trade review pada hujung minggu. Kaji balik semua trade yang telah anda buat. Kalau loss berlaku, adakah ia disebabkan oleh good loss ataupun bad loss? Secara ringkasnya, kalau psikologi nak bagus adalah kurangkan tengok chart, dan yang keduanya adalah kurangkan tengok PNL anda bergerak-gerak. Inilah dia dua punca kenapa psikologi traders boleh terganggu ataupun terjejas. Dan bila dia tengok PNL tu bergerak-gerak dan tambah mengerikan bila dalam keadaan negatif, naluri dia akan sentiasa menyuruh dia untuk menyelamatkan keadaan. Sebab tu solusi dia adalah mudah saja, iaitu pergi tidur lepas dah execute. Bila anda tidur, anda tak boleh nak fikir tentang apa yang berlaku pada chart. Dan sebelum pukul 6 pagi ataupun New York session close, saya syorkan untuk close sahaja semua position. Sebab kalau tak, nanti di sebelah siang anda tak akan boleh nak function sebagai seorang manusia. Anda akan sentiasa tertanya-tanya apa yang berlaku kepada trade anda. Tak kira lah tengah profit ataupun tengah loss, dua-dua sama je. Dia akan tetap mengganggu psikologi trading anda. Sebab tu kalau nak psikologi trading ni bagus, adalah anda execute cepat-cepat, lepas tu tidur. Dan kemudian jangan hold position lebih daripada 1 hari. Dan akhir sekali, tips saya yang kelima adalah anda perlu berusaha secara konsisten dan berikan masa yang secukupnya. Kejayaan tidak akan datang dalam tempoh yang singkat. Tapi dalam trading, ianya tidaklah begitu lama. Kalau anda dengar podcast saya sebelum ni, ianya mengambil masa sekitar 6 bulan ke 12 bulan sahaja. Provided ataupun dengan syarat anda bermula dengan ilmu yang betul lah. Kalau anda masih lagi newbie dan anda dapat ilmu yang betul daripada awal, maka anda boleh menguasai trading dengan lebih pantas. Kalau dah 5 tahun ataupun 10 tahun anda jadi loser, of course anda kena ambil masa yang lama untuk kikis habit yang lama dan install habit baru yang betul. Dan jangan lupa pepatah keramat yang sering saya kongsikan dalam podcast, iaitu how you do one thing is how you do anything. Anda tak boleh berdisiplin dalam trading kalau anda tak berdisiplin dalam kehidupan seharian anda. Sebab itulah pentingnya untuk anda outline kesemuanya dalam trading business plan. Dan untuk ada masa untuk trading, buat latihan, belajar dan sebagainya, sebab tu anda kena outline ataupun senaraikan rutin harian anda daripada awal. Bila ada rutin dan kita tahu pukul berapa kita kena fokus ataupun commit, barulah kita boleh buat benda tu. Janganlah nak buat latihan tu ikut suka hati ataupun ikut bila ada masa saja. No, anda sendiri yang kena tetapkan satu masa yang konsisten. Sebab apa? Kalau nak kata busy, semua orang busy. Nak kata tak ada masa, semua orang pun tak ada masa. Okay? So, anda sendiri yang menentukan masa anda. Sebelum boleh trade dengan baik, anda kena uruskan kewangan anda dengan baik. Dan sebelum urus kewangan anda dengan baik, anda kena uruskan masa anda dengan baik terlebih dahulu. Trading sukses ni memang mengambil masa untuk anda capai. Anda kena bagi masa 6 bulan ke 12 bulan macam yang saya cakap tadi. Sebab dalam tempoh tersebut, anda akan lalui pelbagai senario asam garam dalam trading. 1001 senario dan kejadian akan berlaku dalam trading ni. Hit SL dulu sebelum pergi, sikit lagi nak cecah TP, dia reverse, anda tak close profit yang dah 2R, lepas tu jadi loss terus, dan macam-macam lagi anda akan lalui. Dan bila cakap pasal kalender pula, anda akan lalui FOMC, ADP, NFP, NFP, interest rate dan lain-lain lagi. Sebab tu anda kena berikan satu tempoh yang membolehkan anda untuk menempuh semua pengalaman ni. Anda kena ambil masa untuk bina habit yang betul. Pedulikan ataupun anda punya the power of ignorance kena betul-betul kuat. Jauhi toksik dalam media sosial. Jangan terlalu tumpukan perhatian kepada PNL. Sebagai trader, anda kena buat decision yang baik pada setiap trade. Make the best trade
money is secondary. Bak kata Dr. Alexander Elder. Jangan fikir bagi masa tu untuk grow account anda. Jangan fikir macam tu. Anda bagi masa supaya anda boleh grow skills dan juga pengalaman anda. Itu adalah yang lebih mustahak. Sebab tu jangan fikir pasal PNL. Jangan fikir pasal nak grow account. Jangan fikir pasal nak buat profit. Sebaliknya, gunakan tempoh 6 ke 12 bulan tadi untuk anda mengasah skills dan juga pengalaman anda. Berapa lama masa anda perlu bagi sebelum boleh nampak hasil? Itu semua bergantung pada usaha anda dan dah berapa lama anda screw up. Kalau tanya saya, newbie lagi senang nak berjaya berbanding dengan orang yang dah terlampau lama screw up. Sebab bila dia nak build habit yang betul, sentiasa akan ada dugaan dan dia akan tetap bawa perangai yang lama. Sebab tu dia akan ambil masa yang lebih panjang untuk transform ataupun evolve diri dia. Dan seperkara lagi, anda kena realistik dan berpijak di bumi nyata mengenai trading. Anda jangan terikut-ikut dengan hype dekat social media. Semuanya tu kebanyakannya lah bohong belaka. Mereka hanya paparkan yang baik-baik ataupun yang indah-indah belaka. Profit semua tunjuk, tapi bila loss semua sorok. So itulah yang selalunya orang buat untuk marketing. Dalam trading, takkan boleh menang semua. Anda akan win 30 to 40% sahaja. Untuk anda dapat net profit, reward anda kena besar daripada risk anda. Itu sahaja jalannya. Mengenai the power of ignorance yang saya cakapkan tadi, anda kena ignorant dengan toxic dalam social media ni. Anda hanya perlu fokus kepada you yourself sahaja. Sebab dalam trading ni anda tak perlu nak bergantung pada sesiapa. Anda berjaya atau gagal, semuanya tu tertakluk kepada usaha anda. Dan sebelum berusaha, kenalah ada ilmunya dulu. Tak ada guna anda berusaha gigih, tapi apa yang anda usahakan tu adalah sesuatu yang salah. Contohnya anda nak kuasai skillful margin di mana anda perlukan win rate 100%, barulah anda puas hati dan dikira berjaya. No way man, itu tak akan berlaku. So kalau anda nak achieve benda yang salah, of course benda tu tak akan menjadi. Ada dua benda yang telah saya buat dan saya masih lagi buat untuk membantu para trader seperti anda. Saya ada panduan lengkap trade cara pro iaitu TFS Pad Pacer. TFS Pad Pacer ni dalam bentuk buku, video tutorial dan juga private group. Private group ni ada 5 orang analis kami yang hampir setiap hari share analisis yang berkualiti. Kalau anda jenis lambat ataupun susah nak faham bila baca buku, ada 35 video tutorial yang telah pun disusun dengan sistematik untuk membantu anda memahami trading. Dan dalam buku tu sendiri, hampir 400 muka surat ada latihan-latihan yang disediakan untuk meningkatkan ataupun memantapkan pemahaman anda. Serius, ia adalah satu panduan lengkap yang sangat-sangat membantu anda untuk menjadi seorang trader yang lebih profitable. Strategi yang mantap dah dikongsikan, risk management yang betul dan macam mana cara nak mengukuhkan lagi psikologi trading anda pun saya ada share dalam tu. Anda nak tahu kriteria broker dan prop firm yang baik pun saya ada berikan dalam tu. Senang cerita, ianya memang sebuah panduan lengkap trade cara pro yang anda wajib dapatkan kalau anda belum dapatkannya. Reviews dan 5-star rating banyak kami dapat melalui platform Shopee dan juga platform kami sendiri. Malah kami tawarkan money back guarantee selama 1 tahun. Anda boleh mencuba panduan tersebut tanpa apa-apa risiko. Kalau anda serius nak berjaya dalam trading, jangan kedekut dengan diri anda. Don't be cheap to yourself. Ianya tak mahal pun. Dia bukan macam ambil degree kena spend RM50,000. Lepas tu belajar pula 4 tahun ke 5 tahun. Lepas belajar, kerja belum tentu lagi dapat. So untuk anda dapatkan panduan Pacer ni hanya beberapa ratus ringgit, ianya sebenarnya adalah sesuatu yang no-brainer. Potensi pendapatan adalah tanpa had dan market sentiasa ada untuk trading. So jangan risau, lepas dah belajar tiba-tiba market tutup. Okay? Itu tak akan berlaku sama sekali. Itulah dia salah satu benda yang saya buat untuk membantu para traders. Dan yang kedua adalah channel Trade Sambil Belajar ataupun TSB. Dalam channel tu saya dah buat analisis dan saya kongsikan setup dan signal yang berkualiti sahaja setiap hari. Alhamdulillah dah 8 bulan channel tersebut berjalan, setiap bulan kita hit double digit reward. Paling rendah 15R dan paling tinggi sampai 60R sebulan. Maksudnya kalau anda risk 1% per day, maka anda dapat 15 ke 60% sebulan. Itu kalau anda risk 1%. Kalau anda risk 5%,
maka anda punya pulangan tu adalah berkali ganda lah daripada yang saya sebutkan tadi. So, channel tu adalah percuma saja, tak ada yuran yang dikenakan. Syaratnya cuma perlu buka akaun dengan Pepperstone dan kemudian deposit $200. Lepas tu anda akan dimasukkan ke dalam channel tersebut dan anda boleh follow signal yang saya kongsikan hampir setiap hari. Ianya cukup realistik sebab akan ada yang profit dan akan ada yang loss. Tapi dah 8 bulan channel tu berjalan, tak pernah lagi ada losing month. Sebab tu saya selalu cakap, some week you make money, some week you lose money. Tapi every month you can make money. Jadi sampai di sini sahajalah episod akhir BTMP ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada anda semua yang setia menyokong BTMP daripada episod pertama sampailah sekarang. Serius, saya sangat-sangat enjoy buat podcast ni kerana ianya sangat-sangat mudah untuk dihadam dan ia dapat membantu memberi ilmu kepada para traders. Apa yang saya sampaikan semuanya adalah 100% benar, realistik melalui pengalaman 17 tahun sebagai seorang trader dan 13 tahun sebagai seorang pengajar. Banyak sangat feedback positif yang saya terima mengenai BTMP ni. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Ingat ya pesanan saya, dengarkan setiap episod sekurang-kurangnya 3 kali dan catatkan nota-nota penting yang anda belajar daripada episod tersebut. Kalau ada salah dan silap sepanjang program BTMP ini berjalan, kalau saya ada menyinggung perasaan sesiapa dari hujung rambut sampai hujung kaki, saya memohon maaf daripada anda semua. Dengan ini, sekian terima kasih dan ada rezeki, kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.